Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Saya mulakan Tuan Imam, barisan kepimpinan masjid, kepimpinan masyarakat, para asatizah, betul guru, tuan-tuan, tetamu Allah, ayah semua, sahabat seperjuangan yang saya sayangi, saya kasihi. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita dapat sama-sama menunaikan solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, Allah bagi lagi kesempatan kita pada bulan ni untuk meneruskan lagi perkongsian kuliah kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat. Dan pada pagi ni insya-Allah kita ulang kaji sikit cara bagaimana Nabi SAW angkat tangan ketika takbiratul ihram dan ketika takbir intiqal. Intiqalat lah kita panggil. Macam mana? Sebab Nabi, kalau bab-bab lain memang kita kena ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itulah contoh paling terbaik, tak ada dah. Sampai bila-bila Nabi SAW yang terbaik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, seolah-olah Allah suruh Nabi habaq kat kita dan Allah habaq dekat kita. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya apabila seseorang itu nak dicintai oleh Allah, kalau kita nak Allah cinta kita, kata kat depa, fattabi'uni, ikutlah aku. Maka ikutlah aku, yakni ikut baginda Nabi SAW. Yuhibbukumullah, nescaya mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah peringat kat kita. Allah peringat kat kita, golongan yang terdahulu apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut Allah, untuk ikut apa yang Allah turunkan, yang Nabi habaq, tapi depa ketegak, depa tak ikut yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada depa. Bila diajak kepada depa untuk ikut, ittabi'u ma anzalallah. Ittabi'u, maksudnya Allah perintah untuk kita ikut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ittabi'u ma anzalallah. Tapi dia kata apa? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitan yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dia kata kami tak mau ikut. Kami dah biasa dah hak depa tok-tok moyang, nenek-nenek, tok-wan kami duk buat dulu ni, kami dah biasa dah duk ikut depa. Tak payah dah ustaz, kami dah biasa dah. Dia kurang macam tu lah bahasa kampung dah. Tak payah dah biat dah biasa dah duk buat benda macam ni. Tengok nak ikut, suruh ikut hak betul. Tu dia panggil bal kan. Tak mau ikut, ketegak dia panggil kan. Sedangkan Allah kata sesungguhnya apa yang hampa rasa kemas tu, hak yang hampa rasa duk buat lama tu, konon-kononnya hampa rasa betul, tapi sebenarnya itu adalah petunjuk syaitan yang nak bawa hampa kepada azab yang pedih. Azab as-sa'ir, azab yang pedih. Dan kita cukup takut walaupun peringatan ni ditujukan kepada orang kafir, tetapi kita cukup takut kita juga kena dalam golongan yang Allah sebut. Bila bawa mai amalan kita di sisi Allah di hari akhirat, kita ingat Allah terima amalan kita, tapi rupa-rupanya Allah lempak jauh amalan kita. Sebab amalan kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasal kita buat tu tak ikut sebiji macam Nabi buat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila didatangkan amalan kita semua ni di hari akhirat untuk dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata faja'alnahu haba'an mansura. Amalan tersebut tidak diterima oleh Allah, ditolak pasal tidak bernilai seperti mana habuk dan debu-debu yang berterbangan. Sebab tu bila bab semayang ni kita mesti ikut sebiji macam Nabi. Bab lain semua kita ada khusus haji, kita ada khusus sembelihan, khusus pengurusan jenazah. Tapi bila bab semayang, khusus tu biasanya budak-budak, cucu-cucu kita, anak-anak kita saja duk ikut. Sebab tu bab semayang ni kena bagi kemas, pasal Nabi sebut jelas kat kita, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah seperti mana hampa tengok aku solat. Memang kita tak tengok Nabi solat. Sahabat yang tengok Nabi solat.
Tapi sahabat-sahabat bila tengok Nabi solat, sahabat-sahabat riwayatkan hadis, para ulama kumpul buh dalam kitab yang kita duk mengaji selama ni. Seolah-olah Nabi habaq kat kita, sallu kama alimtumuni usalli. Solatlah seperti mana hampa tahu cara aku solat. Maksud dia mengaji cara aku solat supaya barulah kita betul-betul ikut Nabi SAW. Dan hak itulah yang Allah sebut dalam Quran. Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mendirikan solat bukan takat semayang. Apa ciri-ciri mendirikan solat? Salah satu dia wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala wajhil ma'mum. Solat yang kita buat ni segala tata cara dia, syarat-syarat dia semua seperti mana yang Allah turunkan. Sebiji macam Nabi, bukan ikut sedap. Sebab tu kita mengaji selama ni kan, supaya bukan takat kita mengaji tetapi kita nak buat seperti mana yang kita mengaji. Macam tu. Barulah kita dapat dua jaminan Allah bagi dekat kita. Bila kita betul-betul semayang tu ikut betul-betul yang Nabi ajar. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Baru dapat dua ni. Kalau tidak semayang-semayang kasut rembat. Semayang-semayang beratok beli nombor ekor. Pasal apa? Dia tak boleh jaga. Semayang tu tak boleh jaga kita. Pasal kita hanya takat-takat semayang. Dan kita paling takut walaupun kita semayang, Allah tetap sediakan kat kita fawailul lil musallin. Pasal kita sahun, kita lalai. Termasuk lalai orang yang semayang ikut suka hati, bukan ikut Nabi, ikut suka hati. Jadi sebab tu kita mengaji, kita ulang kaji kitab-kitab ni supaya insya-Allah mudah-mudahan kita semayang tu betul-betul ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita tengok cara Nabi angkat tangan ketika takbiratul ihram. Macam-macam passion kita tengok kan. Mana-mana kita pergi pun, masjid ke surau ke, tengok orang semayang kat RNR ke, kat mana-mana pun macam-macam jenis. Bila kita tanya pasal apa Pak Long buat macam ni? Saya dah lama dah biasa dah. Biasa tu kita takut tu ayat-ayat orang dulu. Nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Pasal apa? Kami dah duk biasa ikut dah orang dulu duk buat ni. Kalau betul, bagus. Kalau tak betul, tu yang kita takut. Ada orang angkat tinggi macam ni. Ada orang kepak dada. No? Ada Allahu Akbar, kepak. Dia macam-macam lah. Teringat nama tu kepak. No? Kita tengok satu-satu. Jadi yang pertama, ijma' ulama' mengatakan sunat bagi orang yang semayang ni mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Wa yusannu lil musalli raf'u yadayhi fi takbirihi bil ijma'. Disunatkan orang yang sembahyang ni mengangkat kedua belah tangannya ketika takbiratul ihram secara sepakat, ijma' ulama. Jadi angkat tangan ni. Maksud dia kalau tak angkat pun sah, tapi kita jarang tengok orang yang tak angkat tangan. Pasal apa? Semua ijma' sepakat ulama kata mengangkat tangan tu sunat. Sehingga kan kadang-kadang kita pergi tanya siapa-siapa kan, apa hukum angkat tangan waktu takbiratul ihram? Ada setengah dia kata wajib. Pasal apa dia kata wajib? Pasal dia tak pernah tengok orang tak angkat tangan waktu takbiratul ihram. Jadi angkat tangan satu sunat. Tapi cara angkat tangan Nabi SAW yang pertama tu dengan menghadapkan kedua tapak tangannya ke arah kiblat. Dalam bahasa Arab dipanggil mustaqbilan bikaffaihi al-qiblata. Tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau Allah, kiblat pindah ke atas. Kalau hak jenis kepit, Allah jenis kepit kan. Seorang perempuan mayang jenis kepit ni. Allah. Hak ni pi al-ustaz. Hak ni pi hutang kampung. No? Pasal dia kepit. Sedangkan cara Nabi SAW angkat tangan ketika takbiratul ihram, dua belah tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Satu dah sifat kita boleh bagi ni. Yang kedua, dia kata apa? Yang kedua, mencondongkan sedikit hujung jarinya ke arah kiblat. Mumilan atraf asabi'. Hujung jari condong sikit ke depan. Dua dah. No? Satu, tapak tangan menghadap kiblat. Kedua, hujung jari condong sikit ke arah kiblat. Belah sana. Bukan macam tu lah. Allahu Akbar. Ada lah kan. Itu dua. Yang ketiga,
menjarakkan jari-jarinya sederhana jarak, iaitu kita dalam bahasa Arab dia panggil mufarriqan asabi' tafriqan wasta, jarak menjarakkan jari-jarinya jarak sederhana. Maksud dia besar ni kita buka jari kita. 3 dah sifat. Kadang-kadang kita tengok pakai macam ni je, Allah. Macam tu je kadang-kadang. Allah. Sami Allah. Dia pakai khibah nyamuk lah. Nah. Kerak lah macam-macam lah kita duduk semayang ni, kita tengok kan. Orang nak buat tu macam-macam. Dia semayang tak? Semayang. Tapi dia tak semayang macam mana Nabi ajak kita semayang. Jadi 3. Tapak tangan menghadap kiblat, hujung jari condong sikit ke depan, jari direnggangkan jarak sederhana. Bukan jari ni saja buka. Lebih kurang macam ni lah. Macam tu. Selesai. Lepas tu, angkat tangan tu setinggi mana? Kedua tapak tangan hendaklah diangkat sehingga bertentangan dengan 2 bahu. Angkat tangan tadi, raf'u yadayhi tu, angkat tangan tu hazwa min kabaihi. Angkat tangan tu selari dengan 2 bahu. Apa maksud selari tu? Selari tu maksud dia apa? Okey, yang pertama hujung jari atraf asabi' a'la udhunaihi wa ibhamahu syahmatai udhunaihi wa rahatahu mankibaihi. Apa maksud selari? Iaitu hujung jari selari dengan hujung telinga. A'la udhunaihi. Hujung jari sama dengan selari, bukan dekat. Allah, siap tergelum kepala No, kadang-kadang kita tengok Allah. Siapa korang kita tengok masuk tersentut. Nampak Allah lagi. Bismillah. Sengit pula. Malaikat awal-awal tengok, nampak Pak Long ni nampak kemas. Tengok, sengit rupanya. No? Jadi hujung jari selari. Yang ni kita panggil selari tu, selari. Hujung jari selari dengan hujung telinga. Wa ibhamahu. Ni, ibu jari. Syahmatai udhunaihi. Hujung jari ni, ibu jari ni selari dengan syahmatai udhunai ni, iaitu cuping telinga. Macam tu lah. Selari. Lalu, besar mana kita nak buka ni? Warahata mankibaihi. 2 tapak tangan selari dengan luah 2 bahu. Baru kita tahulah buka tangan mana. Tengok, sebiji Nabi ajak kita ni. Sebiji. Nabi buat, sahabat tengok, sahabat riwayatkan hadis, ulama syarah siap buh dalam ni. Batu hari ni kita pakai, ni kitab ni, kitab bahasa Melayu dia biasa ni, ni bahasa Arab dia, mai daripada kitab apa? Mughni Al-Muhtaj. Dia syarah balik kitab Al-Faz Minhaj, yang ni Minhajut Talibin. Dia syarah balik kitab Minhajut Talibin. Jadi sebab tu dia panggil kitab ni kitab Mughni, kaya kitab ni. Pasal apa? Dia terang sebiji kat kita. Jadi saya ni ustaz cabuk ni, takat kitab macam ni boleh lah. Pasal kita tak payah nak syarah banyak sebab dia dah cerita dah dalam ni. Kalau tok-tok guru yang hebat-hebat, mereka pakai kitab nipis, mereka syarah sebab mereka tu ilmu tinggi. Jadi saya ni harap besar je, kan? Besar gemuk tak berapa banyak. Jadi kita pun pakailah kitab ni, senang. Pasal satu-satu dia cerita kat kita. Dan kita pun boleh mengaji satu. No? Jadi kita tengoklah sifat dia tu, sifat dia. Jadi hujung jari selari dengan hujung telinga, automatik. Ibu jari selari dengan cuping telinga, dan angkat tu 12 tapak tangan selari dengan luah 2 bahu. Macam tu. Macam itulah. Jadi tangan kita dah buat dah tadi tangan. Tangan kita dah buat. Tapak tangan menghadap kiblat. Hujung jari condong sikit, jari direnggangkan jarak sederhana. Angkat tinggi mana? Tinggi tu. Luah mana? Luah bau. Macam tu. Selesai. Seterusnya, pandangan yang kedua dia kata, makna yang kedua disebut oleh Imam Al-Azra'i. Makna mengangkat tapak tangan selari dengan bahu ialah hujung jari-jarinya menyamai 2 bahu. Itu pandangan yang kedua, iaitu hujung jari sama dengan bahu. Ini maksud yang kedua. Jadi kita boleh angkat yang ni, kita boleh angkat tinggi ni. Jangan buat dua-dua je. Lagi Allah.
Tanya Pak Long, siapa buat dua-dua? Bagi pahala lebih Ustaz no? Dengan buat dua-dua ya, buat satu. Pilih. Biasanya orang perempuan lah senang buat hal ni. No? Orang perempuan senang buat hal ni. Kata mereka pakai kain telekung. Mereka tak boleh angkat tinggi tu, kecuali kain telekung ada lubang. Boleh boh tangan tu, boleh lah angkat tinggi kan. Tapi dah tak ada lubang tu, dia tangan sini. Kalau macam ni, keluar kain telekung kan. Macam kita boleh buat dua-dua. Atas ni pun boleh buat, bawah ni pun boleh buat. Pilih salah satu. Buat dua-dua, lagi buat dua-dua. Allahu Akbar, lagi kemah. Siapa mengaji, siapa mengajak, Ustaz Nik mengajak. Dia suruh buat dua-dua, pasal nak ligan pahala. Free kita. Ingat ke kahwin yang dua, sekali hak tu, buh dua-dua sekali. Jadi dua-dua ni kita boleh buat. Jadi hak lain tu, hak pelik-pelik tu kita tak tahu main daripada mana. Ni cerita angkat, baru cerita angkat, tak cerita jatuh lagi. Jatuh ni sekali dia tarik perahu, dia pergi depan, sekali dia duduk main takraw. Hak tu. Ni cerita baru angkat, tak kira lagi jatuh. Kita pergi sampai jatuh. Kalau dan, kalau tak dan, kita sambung bulan depan. Jadi cerita angkat tu. Okey, selesai dah no? Dua ni kita boleh. Ingat no? Jadi hujung jari condong ke depan, tapak tangan menghadap ke arah kiblat, hujung jari condong ke depan, jari direnggang sejarak sederhana. Angkat tinggi mana? Tinggi ni ataupun tinggi tu. Boleh dua-dua belakang. Jadi dapatlah pahala. Satu-satu sifat ni kita dapat pahala menyamai. Dan kita dikira mentaati Nabi. Sebab Nabi perintah ni, sallu kama raaitumuni. Solatlah seperti mana hampa tengok aku solat. Jadi agak-agak duk buat salah tu ikut tak Nabi? Tak ikut. Sebab tu kita dapat pahala banyak. Maksud dia habis kita bagi salam tu, kita dapat pahala banyak, markah tinggi. Baru solat tu kemah, baru dia boleh jaga kita. Ni takat-takat 40 markah, 39 atas aurat semua, tak payah. Macam itulah. Ini kita ni orang mengaji tak apa, tak ada masalah. Jadi dah selesai kat situ. Habis tu, lepas tu kita nak letak tang mana kan? Allahu Akbar nak letak tang mana? Ada orang letak tang ni. Letak tangan tu. Yang ni dia bab pada bab perkara sunat. Dia bab perkara sunat. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita tengok di sini pada bab perkara sunat 201 okey. Cara meletakkan tangan. Disunatkan meletakkan dua tangan di bawah dada dan di atas pusat ketika berdiri dan ganti berdiri, yakni duduk mengiring terlentang dengan tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri dan sedikit lengan kerana ittiba'. Jadi sifat yang pertama sunat. Dua tangan di bawah dada, tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Bawah dada atas pusat. No? Bawah dada atas pusat. Sinilah. Bawah dada atas pusat. Macam tu. Satu. No? Jadi kalau kita tengok ada letak bawah tu, dia mazhab yang lain ataupun dia saja. Kalau dia tahu tak apalah. Dan dia buat lawak dengan kita. Dia kata nak buat macam mana? Dada saya tang ni. Pusat saya tang ni. Betul lah tang tengah tu kan. Jadi tak apalah kalau yang penting dia mengaji lah. Yang kita ni salah satu pandangan iaitu dua belah tangan bawah dada atas pusat. Satu. Yang kedua dia kata dengan tangan kanan akhidan biyamin yasar. Dengan tangan kanan pegang tangan kiri. Ayyaqbidha ku'an. Tangan kanan pegang tangan kiri, maksud dia tangan kanan atas tangan kiri. Janganlah kita dah buat belakang dah ni. Tapi dia ada sifat apa situ? Sifat genggam. Maksud dia tak ada macam ni. Ni tak genggam. Dia tak genggam. Dia ada sifat genggam. Genggam. Tangan kanan pegang tangan kiri. Pegang tu dia ada sifat genggam. Seterusnya genggam tu genggam tang mana? Dia kata ayaqbidha tu. Genggam kat mana? Ku'. Iaitu genggam kok. Kok ni satu tulang yang mai daripada ibu jari. Ni dia kok. Kok lah kok. Kok ayak tu kan dia bentuk bulat macam tu, kok ayak. Tang ni. Dan dia kata wa ba'da sa'ida.
Dan bawa sikit tangan kanan ni ke arah lengan. Bawa sikit tangan kanan ke arah lengan. Pegang tu betul dah. Tang ni dia kok. Tapi bawa sikit ke arah lengan. Tak, sebiji-sebiji tu ajak tu. Nabi ajak itu sebiji-sebiji. Jadi bila kita semayang, Allahu Akbar tu, kita letak tu kan. Jadi tangan kanan ni atas tangan kiri, bawa sini sikit. Kita dah pegang dah tadi kan. Bawa sini sikit. Jadi tangan kanan yang bawa ke kiri, bukan tangan kiri bawa ke kiri. Okey, tu yang sengit tu. Allahu Akbar. Dan sengit tadi dah terlom kepala. Pergi. No? Jadi duduk itu. Sebab apa? Dia faham tangan kiri bawa ke kiri. Tak, tangan kanan ni bawa ke kiri. Selesai lah. Tapi jangan buat satu-satu. Allah. Kemah. Saya tunjuk jelah satu-satu. Okey, selesai nah. Lepas tu, jari ni tunjuk berapa? Ada setengah tu dia tunjuk satu. Dia tunjuk satu. Tanya pasal apa Pak Long ni tunjuk satu ni jari ni? Allah Maha Esa, kemah Pak Long. Dia boleh jawab tu yang kemah tu. Kadang-kadang kita tengok pula Pak Lang pula, tak sat Pak Long, Pak Lang duduk tengah. Dia tunjuk dua pula. Tanya pasal apa Pak Long? Pak Lang tunjuk dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemah dia pun boleh jawab. Tengok pula hak sebelah lagi Pak Tih. Dia buat tiga. Tanya pasal apa tiga? Ustaz, lah ni mayang apa Ustaz? Mayang maghrib. Maghrib berapa rakaat Ustaz? 3. Kemah. Dia ikut bilangan rakaat. Ni hak jenis buat 4 ni, macam mana? No? Pandak. Siapa pandak buat 4 ni? Saya cita-cita lama dah nak 4 orang tapi duk boleh satu tu tak berani hak lain. 4 orang. Buat bilawak pagi-pagi sejuk. No? Jadi tunjuk 1 2 3 4 ni betul ke? Macam tu. Betul ke macam depa dua habaq tu? Jadi depa dua habaq tu depa, tapi Nabi tak suruh depa. Kita ikut depa. Nabi kata ra'aitumuni, tengok aku bukan tengok depa. Mengaji macam aku tunjuk bukan tengok depa. Macam tu. Seolah Nabi habaq kat kita macam tu, ngaji. Kalau depa buat betul tengok depa, bagus. Kalau kita tengok depa buat tak betul kita ikut depa, yang tu tak boleh. Jadi dia kata kita boleh pilih ya takhayyar baina basni asabi'. Kita boleh pilih. Al-yumna kita boleh pilih, iaitu tangan kita ni jari kita keliling pergelangan tangan kiri. Keliling macam ni lah. Kita boleh pilih. Ataupun nashru asawb as-sa'id. Ataupun jari ni menunjuk ke arah lengan. Tunjuk tu lah. Tunjuk 1 pun boleh, 2 pun boleh, 3. Ikut suka kita lah. Tapi bukan tunjuk 1 tu sebab Allah Maha Esa. Tapi waktu tahiyat nanti kita sampai bab tahiyat nanti sungguh. Tunjuk 1 tu untuk isyarat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu waktu tahiyat dia tak boleh tunjuk tangan kiri, jari kiri. Walaupun kita putih jari sebelah kanan ni, kita tak boleh tunjuk tak jari kiri. Sebab dia ada sebab dia tahu tadi. Jadi kita boleh pilihlah dua. Ni pun boleh, dua boleh ikut kita, ataupun semua bawah macam ni. Jadi nampak kemah Kemah. Allahu Akbar. Kemah. Boleh no? Takat tu no? Lepas tu tuan-tuan yang saya muliakan, sebelum kita habis, cara kita nak angkat tangan. Bila masa kita nak angkat tangan, kita pergi bab tadi balik. Bila masa kita nak angkat tangan, waktu sunat angkat tangan. Menurut pendapat al-Asah, masa mengangkat dengan tangan ketika takbiratul ihram ialah mengangkatnya serentak dengan mula-mula lafaz takbir. Raf'uhu dia panggil raf'u ma'a ibtida'i. Sebagai ittiba'. Ittiba' ni maksud dia sebagai mengikut cara Nabi SAW. Seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sama ada lafaz takbir tamat ketika meletakkan tangan ataupun tidak. Dia banyak syarah dia dekat sini, saya tunjuk satu-satu lah. Okey, satu persatu nah. Yang pertama dia ada pendapat yang pertama tadi, yang kedua, tiga, kita tengok nah satu persatu. Okey, yang pertama, tak apalah saya bagi nampak tu. Yang pertama, kita angkat tu mula-mula kita sebut A tu kita angkat.
Jadi Allah jatuh tu sa habis ba, sa jatuh. Allahu akbar. Seolah macam itulah tunjuk je ni. Satu. Kedua, Allahu akbar. Bar tu habis dah. Baru kita bawa turun. Dua. Yang ketiga, angkat ni tak bunyi apa lagi. Usalli lillahi ta'ala usalli aja. Angkat ni tak bunyi a lagi. Angkat gaya nak sampai Allahu akbar. Baru bunyi. Tiga. Keempat, buat dulu pergi kat cermin. Okey, hari tu ustaz ni ajak, okey, tapak tangan menghadap kiblat, tengok cermin eh. Okey, betul. Okey, hujung jari condong sikit, betul. Okey, betul, tengok cermin. Okey, renggang sikit, okey, tinggi ni. Okey, dah siap tengok cermin. Okey, elok. Baru pergi jalan tok teh pergi dekat kes jadah. Buat dulu maksud dia. Lebih kurang lah. Buat dulu baru Allahu akbar. Macam tu. 4. Dan yang terakhir sekali, Allah, buat turun lurus tangan macam ni. Allahu akbar. Tu yang terakhir. Jadi kita tengok yang pertama, Allahu akbar. Yang kedua, Allahu akbar. Yang ketiga, Allahu akbar. Yang keempat, buat dulu Allahu akbar. Yang kelima, Allahu akbar. Itu saja. Jadi hak kita heran tu Allah. Dia tarik pergi depan. Hak tu dia cekuk ikan puyuh ke ikan lampam kita tak tahu. Kadang-kadang dia nak tu, dia ada setengah tu dia tarik tu, dia tarik itu, tarik apa? Tarik niat. Jadi saka tak masuk lagi, dia duk Allah. Dia duk tengah tarik tu. Saka ni duk lawan dengan dia. Nak masuk tak masuk. Kadang-kadang dia cekup tapi tak lekat. Pernah tengok cekup tak lekat. Allah. Dia cekup dah tapi ikan ni kan, ikan ruan. Dia liak lah sikit, cekup, dia tarik pula, dia main bawa kai tu, dia tolak balik, dia rentak sekali lagi baru dapat. Tu jenis rentak lah. Jadi kita, kalau lah sahabat tengok Nabi macam tu, kalau kita ni kita gelak, sahabat mungkin tak gelak. No. Tapi tak payah. Hak tu yang dia macam tu dia tolak kali tangan-tangan kita dah takbir dah. Dia tolak kali tangan-tangan kita. Hak tu jangan main-main. No. Jadi Allahu akbar, itu cara dia. Banyaklah kalau tuan-tuan semua, ayah-ayah semua, sahabat semua kita tengok dalam kitab banyak lagi lah kan. Ni antara sebahagian yang ada dalam kitab ni kita beritahu. Jadi itu saja, tapi tak ada hal lain tu. Hak yang cekup-cekup tu semua tak ada. Kan? Ni baru cerita bab angkat tangan ni, belum nanti bulan depan kita cerita bab sebut Allahu akbar. Hak tu lagi kemas. Hak tu ngam bergegak tangan gugu pun ada. Allah pun ada. No? Banyak lagi lah. Sambil mengantuk pun ada. Allahu akbar sambil mengantuk. Subuh. Sambil mengantuk pun ada. Kan bab Fatihah kalau baca sambil mengantuk macam tu. Perlu dah ulang balik. Semua tu ada belakang. Jadi insya-Allah tahun 2028 ataupun 2040 kot insya-Allah kitab kita ni habis. Dan kono. Dan lah ni hak mati awal ni terah saya ni. Terah tuan-tuan ni payah. Dia kata tambah telinga panjang tu, dia kata umur panjang. Saya telinga bulat ni yang pendek sikit. No? Macam tu dan insya-Allah. Jadi kita tengok itu cara angkat tangan ketika takbiratul ihram dan ketika takbir intiqal yang disunatkan angkat tangan. Dia ada yang tak disunatkan. Bukan semua tempat kita angkat tangan tu sunat. Dia ada yang tak disunatkan. Itu kita pergi bulan depan kot. Dapat mesti apa channel kan. Jadi tu cara macam mana kita nak angkat tangan. Walaupun disebut di sini terus meletakkan tangan di bawah dadanya setelah mengangkat adalah lebih aula daripada meluruskannya ke bawah kemudian mengangkatnya semula ke bawah dada. Dia kata angkat terus, batu jatuh tu terus tak bawah dada ni lebih aula daripada pi lurus dulu. Lepas tu baru angkat. Dia terus letak kat dada ni. Yang tu lebih utama.
Jadi hak yang tolak pi depan, tolak pi belakang tu, hak tu tak tahulah utama tu mana. No? Dan yang terakhir untuk pagi ni, Syekh Mutawalli Sya'rawi sebelum takbir dan mengangkat tangan, dia hendaklah melihat ke tempat sujudnya dan menundukkan sedikit kepalanya. Dia panggil dalam bahasa Arab panggil apa? Li idamatin nazar ila mawdi'i sujudih. Tengok tempat sujud dalam keadaan wa yutruku ra'sahu. Jadi mata kita ni sebelum kita takbir tu, mata tu idamatin nazar ila mawdi' sujudih. Kita tengok kepada tempat sujud dan tengkuk kita ni tunduk bawah macam tu. Menundukkan sedikit kepalanya macam tu. Jadi usolli apa tu? Allahu akbar. Kemah. Selesailah sifat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ada soalan tak? Pokoklah ada soalan. Sebab nak aqulu qawli dah ni. Kok ada soalan? Ada soalan? Silakan. Ada Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa mak ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mak ayah kami seperti mana mereka mengasihani kami sejak kami kecil, ya Allah. Engkau kirimkanlah sekiranya Engkau menerima amal ibadah kami, ya Allah. Pahalanya buat mak ayah kami, ya Allah. Supaya kami dapat bertemu semula dengan ibu dan ayah kami dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Jadikanlah asbab kami taat kepadamu, Engkau jaga anak-anak kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Temanilah anak-anak kami dengan Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menantikan kami di depan pintu syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau ambil nyawa kami, ya Allah, sebelum Engkau ampunkan dosa kami semua. Janganlah Engkau ambil nyawa kami, ya Allah, sebelum Engkau tulis nama kami di depan pintu syurga-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau ambil nyawa kami, ya Allah, sebelum Engkau izinkan kami mengucap kalimah syahadah. Janganlah Engkau ambil nyawa kami, ya Allah, sebelum Engkau redha hidup kami dunia akhirat. Janganlah Engkau ambil nyawa kami, ya Allah, sebelum Engkau redha kami menjadi hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mata yang sentiasa menatap kalam-Mu sebagai mata yang menjadi saksi melihat wajah-Mu di hari akhirat, ya Allah. Jadikanlah mata yang sama dapat melihat wajah anak-anak kami, ahli keluarga kami di dalam syurga-Mu. Dan jadikanlah mata yang sama, ya Allah, dapat menatap wajah baginda Nabi-Mu di depan mata kami, ya Allah. Jadikanlah tangan yang kami tadahkan ini, ya Allah, tangan yang dapat peluk baginda Nabi di hari akhirat kelak, ya Allah. Jadikanlah tangan ini jugalah tangan yang dapat pegang anak-anak kami, ahli keluarga kami membawa ke syurga-Mu, ya Allah. Jadikanlah tangan ini tangan yang dapat merasai, mencedok air daripada telaga Kausar-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami, ya Allah. Kuatkanlah keimanan kami, ya Allah. Jadikanlah kaki yang Engkau anugerahkan ini kaki yang dapat bawa kami ke rumah-Mu di dunia ini, ya Allah. Agar kaki yang sama dapat bawa kami ke syurga-Mu nanti, ya Allah. Janganlah Engkau gelincirkan kaki ini ketika melintasi titian sirat-Mu nanti, ya Allah. Janganlah Engkau beratkan kaki kami ini berdiri di mahsyar-Mu, ya Allah. Izinkanlah kaki kami ini memijak bumi syurga-Mu nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.